Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan bin Buang dari Open University Malaysia Shah Alam. ID nombor saya 870126565103. Level program Bachelor Project Facilities and Management Teknologi Pembinaan ICT 3193. Ini adalah SEM Mei 2020. Building Information Modeling, iaitu BIM. Secara umumnya, BIM adalah singkatan bagi Building Information Modeling. Yang kedua, BIM adalah suatu proses revisan dan reka bentuk pembinaan sebuah bangunan dengan menggunakan pendekatan teknologi dan ia yang melibatkan prosedur dalam industri seni bina, kejuruteraan dan pembinaan. Building Information ni dalam sektor pembinaan dia merangkumi pada semua bidang, sama ada architecture, kejuruteraan, sama ada mechanical atau electrical dan structure, dan pembinaan. Pembinaan ini menyeluruh pada keseluruhan bangunan, sama ada struktur, pembinaan boundary, pembinaan structure. Sekurang-kurangnya boleh direka ataupun dibina melalui Building Information Modeling. Kemudian pemodelan maklumat bangunan BIM ni menyediakan visual 3D, seminar dan cara standard untuk berkongsi dan bertukar maklumat yang berkenaan bangunan. Kebanyakan yang kita tahu Building Information Modeling ni kebanyakannya direka cipta dalam bentuk 3D. Dia asalnya daripada 2D dan diaplikasikan menjadi 3D. Kemudian ia juga dapat merangkumi operasi dan pengurusan bangunan menggunakan data-data yang dapat diakses oleh pemiliknya. Data ini membolehkan pemilik dan pihak berkepentingan membuat keputusan berdasarkan maklumat berkaitan yang diperolehi dari model walaupun bangunan telah dibina. Untuk BIM ni bukan takluk pada saja untuk construction, pembinaan saja. Ia juga boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Walaupun bangunan tu dah siap, ia juga boleh digunakan dalam sistem pelesian building information. Contoh pengoperasian bangunan selepas pembinaan, retrofitting pun kita boleh gunakan juga pelesian ni lah. Kemudian saya terangkan berkenaan kelebihan Building Information Modeling. Sekurang-kurangnya BIM adalah dapat mengurangkan rework. Rework ni adalah kerja-kerja berulang. Dia dapat mengurangkan kerja-kerja perbaikan dan kerja-kerja berulang. Contoh pembinaan jalankan mesti ada plan ataupun lukisan. Dengan adanya sistem ni kita dapat mengenal pasti awal apakah kelemahan dan keburukan ataupun design yang telah diberi, lukisan diberi sebelum menjalankan kerja. Kemudian secara tak langsung apabila kita dapat kenal pasti, kita dapat menangani awal dan dia secara tak langsung dapat mengurangkan kerja-kerja pembaikan ataupun kerja-kerja berulang. Seperti contoh perbaikan site-site pembinaan terpaksa pecah ataupun buka balik kerja-kerja telah dibuka, seperti contoh tersalah konkrit, tersalah pemasangan benda dan perlu dilakukan semula. Maknanya kerja-kerja berulang atau kebaikan ni dapat dikurangkan lah. Secara langsung boleh dielakkan. Kemudian Building Information Modeling ni meningkatkan produktiviti. Antaranya ialah peningkatan produktiviti dalam hasil kerja yang berkualiti. Segala reka bentuk ataupun lukisan yang telah diberikan oleh pihak konsultan atau pihak perunding pada kontraktor, kita akan
tengok sekiranya ada sistem ni daripada awal, segala kecacatan ataupun kelemahan daripada design dapat dielakkan dan dapat dibaiki sebelum dipasang di tapak lah. Bila segala benda ni dapat ditangani, satu produk atau satu pekerjaan yang dibina dapat meningkatkan produktiviti dan hasil kerja dapat dihasilkan dengan sempurna dan berkualiti. Kemudian Building Information Modeling ni dapat mengurangkan konflik dan perubahan semasa pembinaan. Adalah antara cara yang paling terperinci para jurutera mengatakan PM menambahkan pada projek mereka. Ini maksudnya segala konflik dan clash dalam tiga bentuk sama ada struktur dan MAE selalu berlaku ni pada koordinasi dalam pekerjaan construction lah. Contoh, apabila kerja-kerja konkrit beam telah siap dijalankan, and then kerja-kerja MAE terusnya akan dijalankan lah. Apabila dalam drawing koordinasi lukisan tu kebanyakannya ada. Bila ada BIM ni, dia dapat dilihat dengan secara langsung sama ada berlaku konflik tak dalam drawing ni, dalam reka bentuk lah. Sekiranya ada berlaku konflik ataupun perubahan, dia boleh diubah serta-merta dan diberikan kepada kontraktor setelah ianya sah sebelum dibina. Seterusnya, BIM boleh dapat mengesan kesilapan dan mengelakkan kerja berulang atau rework. BIM ni dapat menyebabkan kelebihan dapat menjaga masa dan mengurangkan kesalahan semasa pembinaan. Kesilapan dapat dikesan di peringkat awal. Yang saya terangkan tadi, dengan adanya perisian ni, pihak runding, klien ataupun kontraktor dapat melihat dalam masa serentak antara reka bentuk sama ada daripada architecture, struktur dan MAE dalam satu model, dan boleh dilihat apa yang kelemahan yang berlaku dalam lukisan awalan ni bila dah dijadikan dalam bentuk big. Itu kelebihan dia lah. Kemudian BIM ni menghasilkan reka bentuk yang lebih baik pada pelanggan. Dia dapat memberikan gambaran jelas pada pelanggan mudah fahami reka bentuk secara visual. BIM ni bila dah dijadikan bentuk 3D, pelanggan ataupun klien akan lebih faham lah apa yang akan dibina ataupun dijalankan lah, dengan melihat gambaran reka bentuk dalam 3D ni. Kebanyakan pelanggan bila lihat lukisan 2D, antara mereka tidak faham lah. Bila dilihat bentuk 3D, kebanyakan pelanggan akan senang faham lah, dan visual tu boleh dilihat secara live. Kemudian BIM boleh digunakan dalam pelbagai peringkat. Perisian BIM ni boleh digunakan dari peringkat reka bentuk sehingga peringkat penyelenggaraan bangunan. Ia memudahkan kerja dan mudah difahami dari visual dari reka bentuk. Ni yang saya untuk pekerja pun kontraktor dapat faham lah bila menggunakan perisian ni, kerana ia mudah difahami berbanding daripada drawing teknikal atau tulisan teknikal. Tulisan itu masih diperlukan. Ini adalah semata untuk lebih cepat faham dan boleh tengok secara langsung sistem ni. Kemudian BIM ni bukan sahaja digunakan dalam peringkat pembinaan saja, ia juga boleh digunakan pada peringkat perniagaan ataupun peringkat retrofitting ataupun pengubahsuaian bangunan yang telah
lama disiapkan. Okay. Ini adalah beberapa gunaan perisian BIM yang boleh digunakan secara visualize. Di antaranya digunakan untuk detailing design atau bentuk detail, digunakan untuk analisis sama ada bangunan, contoh bangunan lama yang kita untuk lihat kadar kadar ketahanan bangunan ni kita boleh lihat kembali setelah 20 ataupun 30 tahun akan datang. Dan sistem BIM ni boleh digunakan untuk dokumentasi seperti audit, MS, semua boleh dimasukkan dalam sistem ni. Okay. Kemudian BIM ni juga boleh digunakan untuk fabrication. Untuk dalam mereka bentuk BIM ataupun kebanyakan BIM yang sudah senang mata dibuat di kilang seperti I-beam. Design ni hanya mereka bentuk apa yang diperlukan dan atas kilang akan fabricate di kilang and then atas ke tapak bina lah. Okay. Kemudian kegunaan BIM ni adalah construction. Yang terbaru ni mungkin ada dalam bentuk 4D dan 5D. Dia bentuk modeling. Dia boleh jadikan model daripada lukisan. Okay. Kemudian dia juga boleh gunakan construction logistik di logistik pembinaan setelah masa proses pembinaan lah. Okay. Kemudian digunakan untuk operation and maintenance. Ini saya katakan tadi. Ia juga boleh digunakan untuk operasi dan penyelenggaraan lah. Okay. Kemudian dia boleh digunakan untuk konsep, design, programming dan renovation. Renovation ni bangunan telah siapkan lah. Ataupun walaupun ini semua boleh digunakan untuk pembinaan dan penambahbaikan, ia juga boleh digunakan untuk merobohkan sesuatu bangunan. Sebab apa? Cara awak kita melihat okay, apa proses yang akan dilakukan untuk perobohan bangunan lah. Dengan ada sistem ni kita dapat lihat secara live okay, apa yang akan dilakukan permulaan. Okay, kemudian yang kedua and then yang terakhir sebelum dirobohkan keseluruhan. Maknanya ada satu proses kerja ataupun langkah kerja dan sistem yang boleh dibuatkan lah. Okay. Dan ini adalah contoh dan bentuk yang menggunakan BIM. Yang kita lihat ni saya ambil daripada Google Map. Ini adalah antara bentuk 3D yang telah direka. Ini kebanyakan ni adalah bentuk untuk struktur bangunan kilang saya rasa ni. Kita dapat lihat ni berbagai tiang-tiang dah direka untuk 3D dalam bentuk 3D. Klien boleh lihat ni sekarang tu dia telah nampak gambaran sebenar bangunan yang akan dibina. Tu antara kelebihan BIM lah. Kemudian ni yang saya katakan lukisan ataupun sistem yang dimasukkan dalam satu lukisan. Contoh dalam ni ada satu lukisan ducting aircon dan paipan untuk elektrik lah. Okay, dalam masa sama apabila lukisan architecture dan lukisan struktur dah direka, dah dibuat, bila bentuk 3D kita boleh tengok lihat mana yang berlaku discrepancy ataupun clash. So mungkin color ni berlaku discrepancy, mungkin adanya beam, dan bila guna sistem ni kita boleh ubah balik. Mungkin kita alih ke sini ke ducting ni supaya elak daripada beam ni. Tu antara kelebihan sistem ni yang kita boleh nampak dan boleh pusingkan drawing ni lah untuk model ni. Okay, kemudian seterusnya saya akan terangkan berkenaan Smart Build Environment ataupun SP. Smart Build Environment secara umumnya adalah bermaksud persekitaran binaan pintar. Ia adalah merujuk kepada persekitaran binaan yang telah dilengkapi dengan peralatan pintar seperti sensor, penggerak dan kemampuan pengoperasian dan komunikasi. Ini mau pada bangunan tempat berding lah. Ada beberapa sistem yang cekap dalam bangunan tu
boleh dikatakan sebagai bangunan pintar dan smart. Kemudian ia menjadikan sekitaran bangunan cukup pintar untuk berinteraksi dengan pantas dan menyokong penggunaan manusia dengan aktiviti penguasaan seharian. Jadi contoh, mereka bangunan-bangunan yang telah dibina sekarang ni mempunyai sistem ataupun program secara langsung seperti building management system, building automation dan building control system. Ini adalah sistem-sistem kecekapan dalam suatu bangunan pintar lah. Okay, dengan sistem-sistem penguasaan management, building management ni, kita dapat melihat aktiviti atau pengoperasian bangunan secara langsung. Kemudian di bangunan pintar, pengguna tidak hanya merujuk kepada penghuni bangunan, tapi juga pemilik bangunan. Okay, bangunan pintar ni kita tidak hanya pada manusia lah, kita more pada teknologi. Kita boleh lihat keadaan sebenar satu bangunan tu melalui sistem ataupun teknologi masa kini. Kemudian bangunan pintar dapat meningkatkan keselamatan, keselesaan dan produktiviti diri. Sementara itu, bangunan yang pintar dapat mementingkan bagaimana ia dapat menyokong penguasaan dan pengurusan bangunan dengan lebih baik. Dan sebagai tambahan, kebanyakan bangunan yang menggunakan sumber utama dari penggunaan tenaga, ia menyumbang 40% penggunaan tenaga di kebanyakan negara. Okay, seperti yang kita maklum, sebelum ni bangunan-bangunan konvensional adalah menggunakan tenaga, kebanyakan tenaga digunakan dalam bangunan lah, antaranya 40% digunakan adalah tenaga sahaja. Dengan ada sistem-sistem ataupun perisian pintar dalam bangunan ni, dia juga dapat dijimatkan lah, dan juga dapat meningkatkan keselesaan dan produktiviti penghuni ataupun pengguna. Itu ada antara kelebihan-kelebihan dan kebaikan daripada smart build environment. Okay. Kemudian kita balik pada sumbangan building information building dalam pembangunan smart build environment. Okay. Ni ada beberapa sumbangan ataupun contribution daripada BIM ni. Ialah pertama, pengurusan tenaga dalam SBA. Pengurusan tenaga dapat ditingkatkan melalui BIM seperti pemantauan suhu, menyediakan data untuk menganggarkan keperluan tenaga bangunan, memahami corak penggunaan tenaga bangunan dan membuat keputusan dengan sistem kawalan bangunan. Ini seperti yang cerita tadi, dengan ada sistem kawalan bangunan ni, dia dapat memantau dan menguruskan sistem atau tenaga dalam suatu bangunan. Okay, kemudian keupayaan ni untuk menganalisis data secara menyeluruh. Data ni kita dapat dipantau dan dilihat secara berkala setiap bulan dengan ada sistem perisian BIM ataupun control system ni. Kemudian keupayaan ni untuk menilai bangunan daripada tahap yang berbeza. Kemudian akses ke maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan yang mampan. Ini antara kelebihannya. Keupayaan ni dapat menilai bangunan pada tahap yang berbeza. Ia juga boleh meningkatkan suatu keupayaan nilai bangunan ni daripada yang asal kepada yang lebih tinggi lagi. Kemudian mengakses ke maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan yang mampan. Maklumat-maklumat yang telah kita perolehi, kita boleh digunakan untuk dokumentasi dan rekod ataupun simpanan untuk suatu keperluan yang mampan. Kemudian ia juga digunakan pada fasa reka bentuk daripada penyelarasan dan kerjasama, digitalisasi dan analisis. Ini antara kontribut sumbangan yang BIM dalam SBA. Pada fasa reka bentuk ni, dia dapat menyeras dan kerjasama, saya kata tadi, dapat menyeraskan dan koordinasi suatu kerja yang hendak dilakukan semasa dalam tempoh pembinaan lah.
Dia dapat dilihat dalam jenis visualisasi atau digitalisasi. Visual ni masa yang maksud tadi dalam bentuk 3D ataupun 4D ataupun 5D secara langsung. Kita dapat tengok secara menyeluruh apa yang bakal dirancang dan bakal dibina. Dan analisis ni dan pelayan ni kita boleh dapat lihat dan dapat gunakanlah sistem ini pada proses reka bentuk ataupun dalam proses pembinaan suatu bangunan. Kemudian ia digunakan dalam fasa pembinaan. Jadi pada analisis penterusan, kemungkinan kesan persekitaran, perincian reka bentuk, keseluruhan projek, rekapan bahan dari helaian yang diberikan. Ini antara kelebihan ataupun sumbangan pada fasa pembinaan dapat buat analisis secara berterusan semasa tempoh projek. Perincian-perincian ni dapat dilihat pada perincian BIM ni untuk keseluruhan projek dan kelengkapan bahan dari helaian yang diberikan. Bahan-bahan juga boleh dianalisis lah masa dalam proses ni dengan menggunakan BIM pada pembinaan. Tak kisah sama ada bangunan tu smart building ataupun bangunan konvensional. Okay. Kemudian fasa operasi terdiri daripada fasa operasi ni menjurus pada pengoperasian pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan lah. Okay, dalam fasa operasi ni terdiri daripada memantau dan merekod kitaran hayat bangunan. Memantau dan merekod kitaran hayat prestasi bangunan. Balik lah. Dia dapat memantau dan merekod secara berkala dalam tempoh penggunaan suatu bangunan yang telah disiapkan lah. Segala perubahan boleh dikemaskini komisen dan penyelenggaraan projek bermusim, akses kepada maklumat yang mampan. Dia juga dapat memantau dan merekod prestasi bangunan dari segi ikut ada perawatan air atau perawatan sisa, penggunaan tenaga, pelepasan karbon, keputusan yang lebih baik dan penambahbaikan dan menggunakan penghasilan sumber dan sisa ataupun tak semula. Dengan ada sistem BIM ni pada bangunan smart build, dapat memantau dan merekod prestasi bangunan seperti pengurusan air ataupun pengurusan air yang berjadual sisa dalam penggunaan tenaga, pelepasan karbon dan juga proses apa kata management proses dalam penghasilan sumber dan sisa yang boleh diketahui semula. Okay. Kemudian saya akan terangkan berkenaan cabaran dalam mengintegrasikan smart building environment ke dalam BIM. Okay, masalah ini adalah beberapa masalah yang telah dapat diketahui. Di antaranya masalah kos perincian yang tinggi dan mahal. Antara sebab kebanyakannya memberi cabaran pada majikan atau organisasi ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pembinaan, bidang FM, facilities management, and then pada klien lah, antaranya adalah kos perincian ni salah satunya adalah mahal. Kebanyakannya menjadi isu bagi syarikat kecil dan sederhana dan kebanyakan industri lebih gemar menggunakan kaedah yang konvensional. Okay, ini ada juga antara sebab ni syarikat-syarikat kecil dan sederhana ni kebanyakannya tidak mampu untuk menggunakan perincian ni kerana bagi mereka adalah mahal dan sukar untuk diperolehi lah. Kemudian kos latihan yang tinggi, mahal dan komprehensif. Kebanyakan majikan tidak minat untuk menghantar pekerja mereka. Itu kemudian antara alasan majikan adalah menyebabkan pekerja demand bila telah menguasai penggunaan sistem BIM.
Bayangkan juga apa pihak organisasi atau majikan tidak gemar untuk menghantar ni kerana kos untuk pelatihan ni juga mahal. Okay. Kemudian kekurangan pengalaman. Majikan suka mendapatkan pekerja yang mahir menggunakan mesin BIM ni. Banyakkannya yang mahir demand gaji mahal dan kekurangan pengalaman juga perlu masa lama untuk mahir dan menggunakan ni. Okay, majikan suka untuk dapat pekerja yang mahir menggunakan BIM ni. Banyakkan pekerja yang telah mahir menggunakan ni pula satunya akan demand pada gaji lah. So, masuk ke suatu syarikat. Kemudian ada pekerja yang baru untuk belajar, dia mengambil masa yang lama untuk mahir menggunakan sistem ini. Dan ada antara masalah daripada kekurangan pengalaman. Okay, kemudian kekurangan tempat latihan pula. Kebanyakannya tempat latihan yang menyediakan kos ni masih kurang lagi. Kebanyakannya banyak bidang pembinaan dan bidang perubasian bangunan ni masih buat lagi menggunakan secara orang kata apa konvensional lah. Okay. Kemudian tidak mempunyai pengalaman dalam mengendalikan presian BIM. Majikan perlu mempunyai individu yang mahir menggunakannya. Tak benda yang baru perlu dipelajari dari masa ke semasa. Okay. Kebanyakannya majikan dan pengguna tidak mempunyai pengalaman dan perlu mencari individu yang mahir apabila untuk menguasai inilah presian BIM. Okay. Kemudian dalam masalah penerimaan BIM pula masih kurang mendapat pendedahan mengenai kelebihan BIM. Kos majikan untuk melantik perunding mengajar BIM rumit dan perlukan kemahiran yang tinggi. Kebanyakannya majikan-majikan masa kini masih lagi kurang mendapat pendedahan mengenai sistem BIM. Kebanyakannya dalam bidang pembinaan ni masih lagi menggunakan sistem konvensional seperti menggunakan plan 2D atau plan biasa untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan. Kemudian antara sebab lain pula kos majikan untuk melatih perunding pengajar ada sukar dan mahal. Kemudian satu proses pembelajaran untuk sistem ni ada rumit dan perlukan kemahiran yang tinggi. Antara halangan dan cabaran yang dialami oleh beberapa ni lah majikan. Okay, itu saja daripada saya dalam pertanyaan pertengahan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.